Singapura akan menubuhkan agensi penyakit berjangkit baru sedang Kementerian Kesihatan MOH melakukan penyusunan semula bagi menangani pandemik masa depan dengan lebih baik. Langkah-langkah juga sedang diambil untuk menambah kapasiti hospital. MOH mendedahkan pelan ini semasa menggulung perbahasan 2 hari di Parlimen berhubung respons negara terhadap COVID-19. Pelbagai respons semasa pandemik COVID-19 seperti ujian swab besar-besaran hinggalah menyokong penduduk pulih dengan selamat di rumah melibatkan usaha pelbagai agensi. Kementerian Kesihatan MOH kini akan menyepadukan semua itu di bawah Agensi Penyakit Berjangkit CDA yang baru. The individual-centric clinical approach versus the population-based public health approach, they are actually not mutually exclusive. In fact, they complement one another, and we adopted both during different phases of COVID-19 pandemic. We should institutionalize both sets of capabilities for the long term and able to deploy both with flexibility and dexterity in future pandemics. Penyusunan semula MOH juga akan menyaksikan kumpulan strategi dan operasi krisis dikekalkan. Ditubuhkan pertama kali untuk memantau kesemua operasi berkaitan COVID-19, ia akan dikekalkan untuk bersiap siaga bagi penularan masa depan. Dan bagi menambah penyediaan tenaga manusia, MOH akan menubuhkan pasukan simpanan jagaan kesihatan untuk melatih bekas kaki tangan dan relawan jagaan kesihatan yang boleh dikerahkan jika berlaku penularan besar-besaran. Berhubung penambahan kapasiti hospital, MOH merancang agar kemudahan jagaan peralihan atau TCF dikekalkan buat jangka masa sederhana atau panjang. 5 kemudahan tersebut telah didirikan semasa COVID-19 untuk para pesakit yang telah stabil namun perlu menunggu untuk pulang ke rumah atau rumah jagaan. Encik Ong berkata kemudahan itu terbukti berharga dan sama seperti menambah 500 katil di hospital akut. Kesemua TCF yang ada akan dikekalkan dan satu lagi bakal dibuka di bahagian barat negara pada bulan-bulan mendatang. Singapura sedang memperhebatkan strategi vaksinnya sebagai persiapan bagi menghadapi pandemik seterusnya. Antaranya adalah rancangan untuk mendapatkan akses awal kepada vaksin yang boleh memberikan perlindungan terhadap patogen yang boleh mencetuskan pandemik. Selain itu, ia juga akan membuat pelaburan dalam bidang kajian dan pengembangan R&D serta menghasilkan vaksin di sini. Sedang Singapura meneliti tindak balasnya terhadap pandemik COVID-19, ia juga perlu menghitung kos yang ditanggung. Sekitar 15% dos vaksin COVID-19 yang diperolehi Singapura sudah pun luput. Vaksin-vaksin tersebut bernilai $140 juta. Hampir 25% daripada keseluruhan dos vaksin yang diperolehi dijangka luput pada bulan-bulan mendatang sebelum keadaan menjadi stabil. Namun itulah harga yang sedia ditanggung Singapura sebagai satu premium insurans demi mengelak bencana yang dahsyat. Before vaccines were available, we had to resort to a circuit breaker in April 2020 to contain the pandemic. The 2-month circuit breaker cost us about $11 billion in terms of GDP loss. And we spent close to another $60 billion over 2 financial years to cushion the hardship for businesses and workers, and not to mention all the heartaches and difficulties families had to go through. Di bawah strategi vaksin negara buat masa depan, pemerintah akan mengekalkan bekalan vaksin COVID-19 yang mencukupi serta membangunkan rangkaian pusat vaksinasi bagi tindak balas yang pantas. Pemerintah juga telah mulakan perbincangan untuk mendapatkan akses awal kepada vaksin terhadap patogen yang boleh mencetuskan pandemik. Ia juga akan membuat pelaburan dalam R&D vaksin untuk memperkukuhkan kajian dan pemantauan pandemik selain menubuhkan 6 kemudahan penghasilan vaksin di negara ini. Dalam pada itu, Encik Ong berkata MOH akan mengemaskini Akta Penyakit Berjangkit IDA untuk memberi lebih banyak fleksibiliti bagi menangani pelbagai senario semasa berlakunya wabak pandemik. Di bawah perubahan itu, satu rangka kerja yang mempunyai 4 peringkat keadaan kesihatan awam akan diperkenalkan. Ia akan menggantikan sistem DOSCON yang ditanda dengan kod warna. Peringkat pertama saudara adalah garis dasar yang merujuk kepada negara pada waktu aman. Peringkat kedua pula adalah pengurusan wabak yang merangkumi langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dengan pantas demi menguruskan wabak.
Yang ketiga adalah peringkat ancaman kesihatan awam. Di bawah peringkat ini, langkah-langkah kawalan jangka panjang perlu dikuatkuasakan seperti tempoh pemutus rantaian jangkitan atau circuit breaker. Dan peringkat keempat pula adalah kecemasan kesihatan awam yang akan meliputi langkah-langkah lebih ketat termasuk perintah berkurung. Langkah-langkah di bawah IDA ini membolehkan pihak kementerian untuk bertindak demi kepentingan kesihatan awam. Encik Ong berkata perubahan pada sistem-sistem amaran saja tidak cukup untuk mencegah perbuatan seperti pembelian panik. Namun dengan memaklumkan kepada orang awam, ia menjadikannya lebih mudah untuk orang ramai memahami keadaan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Para pekerja tidak divaksin digesa menghubungi pihak berkuasa jika mereka merasakan diri mereka didiskriminasi pihak majikan. Contohnya menetapkan syarat tertentu berdasarkan vaksinasi berbeza-beza walaupun tanpa diperlukan tugasan itu. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Muhammad berkata demikian sambil menambah terdapat sejumlah aduan yang kecil sejak Oktober lalu. Tambah Encik Zaki, Singapura juga sedang mengukuhkan prasarananya bagi bersiap siaga untuk kecemasan dan pandemik masa depan. Agensi-agensi pemerintah sedang mengenal pasti kemudahan yang sesuai untuk beroperasi semasa waktu aman mahupun ketika krisis. Agensi Makanan Singapura SFA juga sedang menaik taraf kemudahan utama pengeluaran makanan daripada sudut sistem keselamatan, pemantauan dan akses. Dalam pada itu, Encik Zaki turut memuji masyarakat Melayu Islam Singapura yang tangkas menyesuaikan diri dalam perjuangan menentang COVID-19. Encik Zaki menyifatkan tempoh pemutus rantaian jangkitan 3 tahun lalu sebagai masa yang mencabar bagi masyarakat kerana tidak dapat meneruskan amalan keagamaan. Beliau kemudian memberi contoh bagaimana masyarakat Melayu Islam melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan teknologi untuk mengekalkan tradisi. Beliau juga memuji para pemimpin agama Islam di Singapura yang disifatkan sebagai bijak dalam menilai risiko kesihatan meskipun perlu membuat keputusan sukar. Lantaran itu, Encik Zaki percaya pengalaman masyarakat Melayu Islam dalam mengharungi pandemik COVID-19 telah membina daya tahan untuk menghadapi cabaran-cabaran lain di masa depan. 3 tahun yang lalu, kita menjalankan ibadah puasa dalam tempoh pemutus rantaian jangkitan, circuit breaker. Sejak itu, banyak yang telah kita harungi bersama dan sedang kita kembali seperti sedia kala. Saya berharap terus melestarikan semangat gotong royong yang telah dijalinkan semasa pandemik agar dapat membina Singapura yang lebih bersatu padu dan berdaya tahan. Platform MUIS, Salam SG TV dan Muslim SG mencapai jangkauan dan penglibatan besar para belia. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Masagos Zulkifli berkata demikian semasa menjawab pertanyaan anggota Parlimen dilantik NMP Dr. Syahira Abdullah. Dr. Syahira bertanya bagaimana MUIS menggunakan platform digitalnya untuk menangani masalah belia yang menjadi radikal dalam talian. MUIS leverages Salam SG TV and Muslim SG as well as collaborates with key influencers to promote mainstream contextualized Islam. This includes disseminating positive and religiously accurate and context-appropriate narratives that inoculate Muslim youth in Singapore against inappropriate, divisive and exclusivist religious contents. Sehubungan itu, Dr. Syahira juga bertanya sama ada MUIS akan mempertimbangkan untuk menyokong wadah mysafespace.sg. Most of the Asatiza on myspace.sg are from the Asatiza Youth Network or AYN, which was formed by MUIS to engage youth in our community via social media. MUIS supports the AYN by funding training in areas such as developing positive counter-narratives, curating digital content, as well as youth-specific counselling skills. Encik Masagos juga menjawab soalan yang diajukan anggota Parlimen GRC Jalan Besar Dr. Wan Rizal Wan Zakaria berhubung takbir urus madrasah. Ini menyusuli kes urus niaga kewangan melibatkan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah dan Irsyad Trust Limited ITL.
Encik Masagos berkata MUIS menubuhkan perkhidmatan kongsi masjid madrasah wakaf untuk menyokong madrasah menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik dan menyediakan akaun mereka untuk diaudit. MUIS juga memperkenalkan prosedur yang membolehkan kaki tangan melaporkan tentang sebarang pelanggaran undang-undang oleh pemimpin madrasah. This encourages a culture of active feedback from madrasah staff on situations or decisions made by the madrasah leaders. Where there is any suspected wrongdoing, this should be reported to MUIS or any relevant law enforcement agency. Dr. Wan Rizal juga bertanya sama ada garis masa langkah-langkah mengukuhkan tadbir urus dalaman disingkatkan selepas salah laku itu dikesan. Whenever irregularity has been detected internally or externally, MUIS will take action. For example, the discovery of the $2 million transfer was done after an audit in 2016, although it was transacted in 2014 internally by the MMC, which without the audit, we probably would not have discovered it. Pengendali kedai kopi HDB perlu menggantikan gerai makanan halal tunggal yang sudah berhenti beroperasi dengan gerai makanan halal lain. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee memberikan jawapan bertulis kepada pertanyaan AP Parti Pekerja Dr. James Lim tentang sama ada pengendali kedai kopi HDB dikehendaki menggantikan gerai makanan halal mereka dengan gerai halal lain jika ia berhenti beroperasi. Encik Lee menambah bahawa pengendali kedai kopi juga diwajibkan untuk mencari pengganti gerai berkenaan dalam tempoh sewa yang sama dengan gerai sebelumnya. Beliau juga mendedahkan bahawa HDB boleh memutuskan untuk tidak memperbarui tempoh sewa jika pengendali gagal memenuhi syarat tersebut. Namun buat mereka yang menghadapi kesukaran menggantikan gerai halal tersebut dengan gerai halal lain, mereka boleh membuat rayuan kepada HDB. Presiden Halimah Yacob berkata kini saat lebih penting berbanding masa lampau bagi Singapura dan Malaysia mengeratkan kerjasama. Ini sedang lanskap geopolitik yang terus berubah di sekeliling dua negara yang berjiran itu. Puan Halimah berkata demikian di hari kedua lawatan rasmi ke Kuala Lumpur. Lawatan negara pertama Presiden Halimah Yacob ke Malaysia disambut dengan upacara penuh istiadat di Istana Negara. Sebagai tanda penghormatan, satu bunga orkid hibrid telah dinamakan sempena Presiden Halimah dan suami iaitu Vanda Halimah Yacob Mohamad. Ini adalah kali pertama Malaysia melakukan sedemikian sebagai tanda muhibbah kepada diplomasi orkid Singapura. Semasa acara jamuan negara, Presiden Halimah berkata kedua-dua negara berkongsi nasib yang saling terkait. Lantaran itu, Singapura dan Malaysia perlu mengeratkan kerjasama di tengah-tengah lanskap globalnya semakin tidak menentu dan penuh cabaran. As founding members of ASEAN and like-minded partners, Singapore and Malaysia must help keep our region united and credible. Without a stable external environment, all of us in ASEAN will find it harder to transform our economies and improve the lives of our peoples. I'm confident that Singapore and Malaysia can work together to advance both our national as well as ASEAN's interests. Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah juga berkongsi sentimen serupa. Beliau berkata kedua-dua negara sentiasa menikmati hubungan yang teguh dan erat. I firmly believe the strong bond of friendships among our people will continue to be an important factor forming the core of our bilateral relationship. Regular exchanges of high-level visits among our leaders and between officials of our countries will help in building mutual understanding and the trust between us.